Pada masa yang sama, persidangan kali ini mempertontonkan perbalahan antara Pekan dan Paguh. Pekan mengkritik kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin Paguh, seolah-olah Pekan tidak ada kena-mengena dengan kerajaan tersebut. Bukankah Paguh menjadi PM dengan sokongan Pekan juga? Mana akan ada kerajaan PN kalau tidak ianya disokong BN? Dan bukankah begitu ramai pemimpin BN menjadi menteri kanan dan menteri kiri dalam kerajaan yang dikatakan kerajaan PN? Dan begitu juga sebaliknya. Kerajaan pimpinan BERA bukankah ianya kerajaan BN yang disokong PN? Tetapi diserang menyerang seolah-olah tidak ada kena-mengena di antara diri mereka. Saya pun tak tahu nak namakan kerajaan BN disokong PN atau kerajaan PN disokong BN. Maka untuk mudah, kita panggil jelah kerajaan 69. PN dan BN sibuk menjaja diri sebagai kerajaan Melayu Islam. Sedangkan rasuah, salah guna kuasa dan sentimen perkauman dibudayakan. Adakah kamu semua faham apa itu kepimpinan Islam? Kepimpinan Islam adalah kepimpinan yang mencontohi kepimpinan Nabi Muhammad SAW, iaitu seorang insan yang digelar Al-Amin, iaitu orang yang amanah, bukan sahaja oleh rakan dan pengikut, tetapi juga oleh musuh-musuhnya. Dan yang mengikut Islam semestinya bebas dari sentimen perkauman, kerana Nabi SAW menolak sentimen perkauman dan menganggap ianya sebagai sebahagian dari asabiah yang tertuntut, yang terkutuk. Tan Sri Speaker, saya minta masa 2 minit lebih kerana ada 2 ke 3 ahli parlimen amanah yang tak dapat berucap oleh kerana COVID, positif COVID. Mana mungkin kerajaan 69 yang dipimpin PN atau BN boleh mengakui dirinya kerajaan Melayu Islam, sedangkan pembentukannya tidak lain dan tidak bukan atas dasar rasuah, sogokan jawatan, adu domba agama dan perkauman sempit. Kalau kita dengar ucapan salah seorang wakil rakyat Parti Islam, iaitu PAS, dia memuji Pekan kerana perancangan ECRL oleh Pekan melibatkan pembinaan beberapa stesen tambahan di Kelantan. Sedangkan kerajaan PH mengurangkan jumlah stesen ECRL di Kelantan. Tanpa memahami sebab-sebab di sebalik pembatalan tersebut, PAS boleh butakan matanya terhadap rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa Pekan. Dan seperti Najib, parti yang didakwa Islam iaitu PAS juga memegang pada dasar malu apa bosku, sehingga panggillah kami apa sekalipun, pelacur atau bosya atau bojan, kami tetap ingin bersamamu. Begitulah berkesannya dasar cash is king, sehingga atas sebab sugukan beberapa stesen tambahan, perompak sanggup disokong. Begitu juga PAS menawarkan supaya amanah bersama mereka, tetapi syaratnya tinggalkan DAP. Saya nak buat satu perumpamaan, Tan Sri Speaker, di sini, supaya orang semua faham. Kalau nak ke destinasi sama, walaupun niat mungkin berbeza, kita boleh menaiki bas yang sama. Ada yang ke sana untuk melancong, ada kerana balik kampung, ada untuk ziarah rakan, ada untuk bisnes dan sebagainya. Tetapi destinasinya sama. Boleh bas yang sama. Begitulah kami dengan DAP. Kami inginkan destinasi politik yang sama, iaitu kerajaan bersih rasuah, bersih penyelewengan, berkebajikan dan bersih perkauman. Maka kita boleh bersama. PAS entah apa matlamat dan destinasi politiknya. Bersama perompak dan penyamun, bersama mengapikan sentimen perkauman, adu domba agama dan tak bermaruah, sehingga berdiam diri bila dihina dan ditertawakan oleh rakan. Saya cadangkan pada PAS, betulkan dulu destinasi politik kamu, barulah menjemput kami untuk bersama. Persoalan, ni poin yang terakhir, persoalan pertukaran agama seseorang anak secara unilateral juga ingin saya sentuh. Di sini saya bacakan teguran daripada Yang Berhormat Parit Buntah, yang tidak dapat bersama kerana didapati positif COVID tempoh hari. Tetapi sebelum itu, hendaklah kita memahami bahawa ini bukan persoalan baru. Dalam sejarah dunia Islam yang telah tertegak tamadunnya selama lebih 1400 tahun, memang sebelum ini telah berlaku keadaan di mana salah seorang dari pasangan ibu bapa meluk Islam sambil pasangannya kekal dengan agama asal. It's nothing new. Dah ada banyak tulisan-tulisan fiqh oleh para ulama.
Ada kalanya yang memeluk agama Islam adalah ayahnya, dan ada kala juga yang memeluk Islam adalah ibunya. Para alim ulama berbeza pandangan dalam soal agama anak-anak mereka. Memang beberapa mazhab menegaskan anak-anak itu turut memeluk agama Islam, tak kisah sama ada ibu atau ayah mereka memeluk Islam. Tetapi ada juga yang berpandangan berbeza. Antaranya Imam Malik yang berpandangan anak itu akan ikut agama ayahnya kerana atas dasar nasab atau keturunan. Maka kalau ayahnya kekal dengan agama asal, tidak memeluk agama Islam, anak-anaknya kekal bukan Islam. Adakah kita nak tuduh Imam Malik khianat dan tidak mempertahankan akidah anak-anak itu? Yang penting untuk kita memahami ialah ini merupakan isu ijtihadiyah ataupun pendapat dan opinion, dan bukan hukum qat'iyah. Yang penting adalah untuk mencari penyelesaian adil yang mengutamakan kebajikan anak-anak. Itulah juga sebabnya mengapa ada juga ulama seperti Imam Asy-Syaqauni memegang kepada pendapat bahawa dalam soal hadanah, anak-anak perlu diserahkan kepada yang lebih mampu memberikan kesejahteraan kepada anak-anak tersebut, walaupun sekiranya kepada ibu yang tidak beragama Islam. Ini merupakan penghakiman yang dibuat di Kuwait dan di UAE, kecuali enactment Islam Terengganu. Enactment Islam Terengganu pindaan 2001 dan Selangor 2003. Negeri lain masih terdapat percanggahan dengan federal berhubung syarat persetujuan kedua-dua ibu bapa dan ketetapan umur. Adalah diharap persoalan ini boleh diselaraskan dan diseragamkan di antara negeri dan federal supaya ianya tidak lagi menjadi isu yang akan dipolitikkan oleh mana-mana pihak. Maka dengan itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk turut berbahas titah yang di-Pertuan Agong. Semoga penyamun dan perompak akan kecundang di Johor. Sekian, terima kasih.